Lepas ni boleh upgrade kamera lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman hatta na'rifu kaifa najika ya rahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sedang bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna pada siri yang ke 24, minggu yang ke-6. Alhamdulillah. Saya juga menjawab salam kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Nurizita, Puan Alfira, Puan Basitah, Puan Nursiah, Puan Maryam. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah. Amin. Maaf terlewat hujan dekat sini, jadi kita pun terlambat sikit. InsyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, daripada nama yang ke-28, nama yang ke-28, yakni Al-Basir Jalla Jalaluh wa Taqaddasat Asma'uh. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan daripada nama-nama Allah itu, dan bagi Allah itu ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, berinteraksilah dengan nama-nama tersebut dalam kehidupan kita, kerana daripada jalan itulah kita akan menghayati kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Daripada nama Allah yang kita akan bincang, kita kongsikan pada hari ini adalah Al-Basir, yang akan diterjemahkan dengan makna yang maha melihat, yang maha melihat. Al-Basir, ba sad ya ra. Al-Basir, yang maha melihat. Jauhlah maksud daripada satu lagi yang bunyinya hampir sama, Al-Bashir. Ba shin ya ra. Bashir itu maksudnya yang memberi kabar gembira. Tapi ini Al-Basir, sad, ba sad ya ra, yang maha melihat. Daripada perkataan, kalau kita belajar bahasa Arab, daripada perkataan basara. Basara maksudnya melihat. Basara maksudnya melihat. Jadi basir maksudnya yang maha melihat apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Al-Basir dalam huraian ulama menyebutkan al-muttasif bil basar, yang disifatkan dengan sifat penglihatan li jami'il mawjudat, yang mana penglihatan itu meliputi segala perkara yang wujud, biduni hasatin au alatin, tanpa sebarang alat. Maksudnya Allah Ta'ala itu disifat dengan sifat melihat, cuma penglihatannya tidak seperti penglihatan manusia yang memerlukan kepada alat. Allah Ta'ala melihat tidak menggunakan alat, tanpa alat. Tanpa alat maksudnya alat penglihatan lah. Kalau manusia alat penglihatannya apa? Mata. Maksudnya Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Salahlah kalau orang menyebutkan Allah Ta'ala melihat dengan mata, cuma matanya tak sama dengan mata manusia. Itu salah. Salah. Dari sudut akidah, perbahasan akidahnya salah. Akidah begitu, salah. Kena perlu dibetulkan. Allah Ta'ala melihat, tapi bukan dengan anggota, bukan dengan mata. Ulama menjelaskan Allah Ta'ala ni melihat tanpa anggota, dengan makna Allah Ta'ala ni mempunyai pengetahuan tentang hamba-Nya. Jadi penglihatan Allah SWT itu dengan makna lain tentang ilmu Allah terhadap hamba-Nya. Bagaimana Allah melihat, itu serahkan kepada Allah SWT. Bagaimana sifat itu di sisi Allah, serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat. Tidak ada perkara yang tidak tersingkap di sisi Allah. Itu maksud Al-Basir. Segala perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifatnya Al-Basir. Dalam surah Taha ayat 46 Allah Taala menyebutkan innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini pengakuan daripada Allah. Allah Taala bagi tahu bahawa dia mendengar dan dia melihat. Kemudian dalam surah Al-Luqman ayat 28 Allah Taala menyebut innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surah Al-Maidah Allah Taala menyebutkan ayat yang ke-71 wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Taala itu maha melihat kepada apa yang mereka lakukan. Jadi ayat-ayat ini menyatakan bahawa Allah Taala melihat. Allah Taala melihat. Ayat-ayat ni maksudnya apa? Ayat Allah Ta'ala sendiri yang memberitahu kepada hamba-Nya bahawa dia melihat keadaan hamba-hamba-Nya. Kemudian disebutkan, ulama menjelaskan lagi, Allah Ta'ala melihat, penglihatan Allah telus sehingga tidak ada perkara yang tertutup di sisinya. Tidak ada perkara yang tertutup di sisinya. Setebal mana pun sesuatu perkara yang menjadi penghalang kepada sesuatu yang ingin atau sesuatu yang telah dilihat oleh Allah, tidak mampu untuk menjadi penghalang. Ada orang cuba menyorokkan sesuatu di dalam hatinya. Jadi itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Jadi apa yang image yang terbentuk di dalam hati manusia, kalau tidak dizahirkan pun tetap diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka hati manusia ini, kata para ulama, dua sisi diketahui oleh Allah. Satu daripada pendengaran Allah, yang kedua daripada penglihatan Allah. Jadi dalam hati ni, apa yang kita sebutkan, apa yang kita bisikkan dalam hati diketahui dengan sifat as-sami', dan apa yang kita gambarkan di dalam hati kita, Allah Ta'ala dapat mengetahui dengan sifat al-basir. Boleh. Kemudian disebutkan terus kepada penghayatan kehambaan daripada seorang yang menghayati al-basir dalam kehidupannya. Maka seseorang manusia hamba yang menghayati al-basir ini ada dua sisi yang dia ambil. Yang pertamanya dari sudut penghayatan terhadap penglihatan dia. Jadi manusia ini apabila menyebut tentang nama al-basir, maka akan diingatkan kepada pandangan dia. Allah Ta'ala itu pandangannya tidak terbatas. Apabila dibandingkan dengan kita manusia, ianya terbatas. Disebutkan kita tidak dapat melihat perkara yang terlalu jauh, sedangkan Allah Ta'ala dapat melihat perkara yang cukup halus. Tidak ada perkara yang jauh di sisi Allah. Perkara yang halus itu tetap diketahui oleh Allah. Kita tidak dapat melihat apa yang terhijab di sebalik sesuatu. Kita tak dapat mengetahui, melihat apa yang ada di dalam hati batin manusia lain. Walaupun perkara itu dekat, manusia itu dekat di sisi kita, kita tetap tak dapat melihat perkara tersebut. Maka ini menginsafkan kita, menginsafkan keadaan kita yang kita ni penuh dengan
kekurangan, penuh dengan kekurangan. Apabila kita mengetahui kita penuh dengan kekurangan, maka tidak layak kita bersifat dengan sifat ketuhanan yang menghukum orang lain dengan apa yang ada dalam hati mereka. Itu kata para ulama. Kalau kita tahu pandangan kita terbatas, kita tak dapat melihat apa yang ada di dalam hati manusia, janganlah cuba-cuba meneka apa yang ada dalam hati manusia. Kalau kita melihat ada dua orang yang daripada jauh, lelaki dan perempuan, tak dapat kita teka apa hubungan antara kedua mereka, jangan kita meletakkan sangkaan buruk kita terlebih dahulu terhadap mereka. Kerana itu tindakan yang salah. Kalau kita tak pasti dengan apa yang kita lihat, jangan kita meletakkan hukum kepada apa yang kita sangka tu. Itu salah. Perlu kita terus pergi kepada, kalau kita nak tahu, perlu datang dekat dan tanya apa yang berlaku. Begitu kata para ulama. Kata ulama, pandangan kita ni cukup lemah. Apa yang kita pandang, kebiasaannya betul, tapi ada kebiasaannya juga salah. Apa yang kita pandang tu belum tentu hakikat kan. Manusia pandang bulan tu bulat, sedangkan bulan tu keadaannya sfera. Manusia pandang bulan itu sempurna keadaan apa dia punya dasarnya, tapaknya, tapi bila pergi ke sana baru tahu ada lubang-lubang. Jadi mata manusia tu tidak sempurna dalam memandang. Dan ada kalanya mata manusia itu sendiri menipu apa yang dia lihat. Dia menipu, matanya menipu dirinya. Macam kita pergi dekat padang pasir tu, daripada jauh nampak macam ada bayangan air-air kan, fata morgana. Bila datang dekat rupanya palsu, tak ada apa-apa pun. Jadi pandangan mata manusia itu begitu lemah sehingga apa yang dia pandang, dia perlu dia perlu buat semakan semula terhadap apa yang dia lihat. Jangan sekadar bergantung dengan apa. Itu keinsafan yang telah Allah Ta'ala letakkan bagi manusia. Sentiasa memandang kelemahan diri kita untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut yang kedua, kata para ulama, seorang hamba yang menginsafi, menghayati nama Al-Basir dalam kehidupannya, melihat dari sudut keagamaan, kehambaan, dengan dia kembali menginsafi kenapa tujuan diberi pandangan mata ini oleh Allah SWT kepada kita. Maka ulama terus menegaskan bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu tujuannya untuk berinteraksi kepada Allah, menzahirkan ataupun menghayati kehambaan kita daripada segala kurniaan dia. Maka mata ini tak terlepas. Bagaimana kita bincang minggu lepas, pada bahagian telinga ini diberi untuk mendengar apa yang Allah Ta'ala suka, mata ini juga diberi untuk mendengar apa yang Allah Ta'ala mahu, apa yang Allah Ta'ala suka. Kerana kita dapat anggota ni untuk tujuannya satu saja, menjadi hamba Allah dan kembalikan penggunaannya kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Maka hamba yang mengetahui hakikat ini, pandailah dia, apabila telah dia mengetahui tujuan ni untuk menzahirkan kehambaan, pandailah dia menggunakannya dengan dia melihat kepada perkara-perkara yang disukai oleh Allah, yang meningkatkan keimanan dirinya. Begitu. Maka dia akan memandang kepada ayat-ayat Al-Quran, dia akan memandang alam ini dengan pandangan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah. Dia akan pandang kepada langit itu dengan penuh keinsafan bahawa dirinya kecil. Segala yang dilihat itu tujuannya untuk menambahkan keimanan dan menyedarkan hakikatnya bahawa dia adalah hamba yang lemah, yang bergantung kepada Allah. Kemudian disebutkan juga daripada poin yang kedua, orang yang tahu bahawa dia ada pandangan, dia dipandang oleh Allah, daripada Al-Basir itu dipandang oleh Allah, maka tahulah dia bahawa tidak boleh dia melakukan sewenang-wenangnya apa yang ingin dia lakukan di dunia ni. Segala tindakan dia akan tertakluk kepada apa yang Allah Ta'ala mahu, kerana apa yang Allah Ta'ala mahu itulah yang lebih utama ke atas diri dia. Dia diberi kehidupan untuk menzahirkan kehambaan, maka dia tak boleh melakukan sewenang-wenangnya mengikut apa yang dia diinginkan. Jadi hamba yang berinteraksi dengan Al-Basir sentiasa menjaga perbuatannya, kelakuannya. Kerana di situ ada Al-Muraqabah. Daripada Al-Basir, menghayati Al-Basir dalam kehidupan, Al-Muraqabah. Muraqabah maksudnya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Imam Al-Ghazali bagi satu kaedah penting. Barang siapa yang takut pandangan manusia lain sehingga tidak takut kepada pandangan Allah dalam melakukan sesuatu, maka sebenarnya dia sedang memperkecilkan kekuasaan Allah di hadapannya. Buat maksiat depan orang, tak buat maksiat. Belakang orang buat maksiat, sedangkan Allah Ta'ala melihat dia di depan orang dan di belakang orang. Kalaupun tak ada orang, tidak menafikan bahawa Allah Ta'ala terus melihat dia, tapi dia memperkecilkan pandangan Allah. Tak apalah manusia tak tengok, belakang
Kalau Allah tengok nanti boleh taubat, itu sudah dikira sebagai satu maksiat yang perlu dan wajib ditaubati. Boleh. Maka dengan menghayati, dengan kata lain, apabila seorang menyedari bahawa dia sentiasa diperhatikan oleh Allah, maka dia akan memilih perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala redha. Dia pun tahu dalam kehidupan ni bukan tentang apa yang dia mahu, kerana apa yang dia mahu telah dia dapat daripada rezekinya, daripada keseronokannya. Tapi dia perlu melakukan apa yang Allah Ta'ala mahu, kerana kehidupannya bukan tentang diri dia, tapi menikmati kehambaannya kepada Allah. Kerana dia telah melihat ramai orang mati dalam masa dia hidup, dia telah melihat ramai orang mati, dan orang mati itu bukan mati sekadar begitu saja. Ada kehidupan baru menunggu mereka. Begitu juga dengan dia, ada kehidupan baru menunggu dia. Maka kalau dia menyedari hakikat ini dalam hubungan dia kepada Allah, dia akan menghayati segala perbuatannya agar perbuatan itu diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama Al-Basir ni begitu besar makna dia dalam kehidupan. Disebutkan di sini daripada zikir Al-Basir, siapa yang melazimi Al-Basir, 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 maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-geri dia. Mana mungkin tidak diberi begitu? Kerana bila sedar dipandang, tentulah berhati-hati kan. Jadi apabila berhati-hati, itu tanda dia telah mendapat taufik daripada Allah. Apabila dia nak lakukan sesuatu, dia tanya, ni Allah Ta'ala redha ke tak? Ni Allah Ta'ala redha ke tak? Itu sebenarnya kata ulama sudah mendapat taufik daripada Allah. Kerana orang yang tidak diberi taufik, Allah Ta'ala akan biarkan dia melakukan apa sahaja yang dia mahu. Dia itu maksud kembali kepada hamba tersebut, kepada orang tersebut. Dia tak endahkan apa yang Allah Ta'ala mahu, dia buat saja apa dia mahu. Itu orang tidak diberi taufik oleh Allah, wala'ayazubillah. Adapun orang yang diberi taufik oleh Allah, maka dia berhati-hati dalam perlakuannya. Maka zikir Al-Basir, Al-Basir, Al-Basir membantu kepada menyedari hakikat tersebut. Dan kata ulama, itulah tanda adanya taufik daripada Allah. Disebutkan di sini, barang siapa yang melazimi Al-Basir, Al-Basir, Al-Basir setelah solat Jumaat 100 kali, maka Allah Ta'ala akan membimbing perbuatannya dalam ucapan dan perbuatannya. Kemudian zikir yang kedua, barang siapa yang melazimi menyebut Al-Basir, Al-Basir, Al-Basir atau Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir 100 kali setelah solat subuh. Setelah solat subuh pada hari Jumaat, setiap minggu dia melazimi perkara tersebut, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan dia dalam melakukan ketaatan. Begitu hebatlah Al-Basir ni. Jadi kalau kita rasa kita jauh daripada Allah, lazimi Al-Basir, akan mendekatkan kita dengan pandangan Allah. Yang hilang daripada diri kita bukan pandangan Allah, tapi kita tidak mahu Allah Ta'ala memandang kita. Itu. Tapi bila kita telah meletakkan Allah dalam jiwa kita, kita akan melakukan apa yang Allah Ta'ala mahu. InsyaAllah. Amin. Wallahu alam, sekadar itu tuan-tuan puan-puan semua yang telah menonton dan sudi berkongsi masa dengan kami. InsyaAllah kita akan kongsi pada esok pada nama yang ke-29, Al-Hakam. Al-Hakam. InsyaAllah doakan moga kita panjang umur, diberkati waktu untuk meneruskan apa yang kita lakukan. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.